Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita dah masuk pada bahagian yang kedua, perlindungan insurans, buku teks muka surat 75. Standard pembelajaran 3.1.1. Jadi kita terus. Okey, insurans. Insurans bertujuan memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Okey, maksudnya risiko individu itu dipindahkan kepada organisasi insurans. Maksudnya risiko yang kita tanggung itu kita pindahkan kepada organisasi insurans. Kita panggil dia syarikat insurans. Bermakna apabila kita ditimpa musibah, kerugian itu akan ditanggung oleh syarikat insurans. Jadi kita akan tengok selepas ini apa yang berlaku. Okay, next. Kontrak insurans dimaterai antara syarikat insurans dengan pemilik insurans. Jadi kita kena sign agreement. Jadi kita kena sign agreement antara syarikat insurans. Dalam kontrak ini, syarikat insurans dikehendaki membayar ganti rugi atau pampasan bagi kerugian yang dilindung seperti yang dinyatakan dalam polisi. Jadi apabila kita sign agreement itu, dia akan ada polisi, polisi syarat-syarat perlindungan kita itu, apa yang dilindungi, apa yang tidak dilindungi. Apabila kita dilindungi, kita ditimpa musibah dan kerugian itu akan dibayar balik oleh syarikat insurans. Okey. Sebagai balasan kepada bayaran premium. Di mana apabila kita materai kontrak itu, sign agreement, kita akan bayar premium kepada syarikat insurans. Kalau takaful, kita bayar sumbangan kepada syarikat takaful. Yang dibuat oleh pemegang polisi. Jadi step dia sign kontrak. Sign kontrak. Okay, apabila termaterai kontrak itu, kita akan bayar premium kepada syarikat insurans. Kita akan bayar premium kepada syarikat insurans. Jika berlaku kerugian, pampasan akan diberikan. Sama ada dalam cara dia baiki balik ataupun dia bayar pampasan berbentuk duit lah kepada kita. Okey, ini cerita dia. Pemegang polisi. Apabila kita sign agreement, kita dipanggil pemegang polisi. Dan itu kita panggil syarikat insurans. Okey. Pemegang polisi akan membayar premium. Jadi biasanya setiap bulan lah. Bayar setiap bulan premium kepada syarikat insurans atas risiko yang ditanggung oleh syarikat insurans. Risiko kita yang ditanggung oleh syarikat insurans, kita bayar premium kepada syarikat insurans. Kalau takaful, kita bayar sumbangan. Kita sumbangan kepada tabung. Apabila berlaku kecelakaan. Apabila berlaku kecelakaan, syarikat insurans akan membayar pampasan bagi kerugian yang berlaku. Itu maksudnya. Jadi apabila kita bayar premium, kita tanda tangan kontrak, berlaku kecelakaan, musibah, jadi syarikat akan membayar pampasan bagi kerugian yang berlaku. Tetapi kita tengok balik, jumlah pembayaran ganti rugi yang akan dibayar kepada pemegang polisi adalah hanya setakat jumlah kerugian yang dialami sahaja. Maksudnya kita rugi 4,000, setakat 4,000 saja dia akan bayar. Dia tak akan bayar lebih. Okey. Tak boleh tipu-tipu, tak boleh. Okey. Hal ini demikian kerana prinsip utama dalam sistem insurans adalah untuk memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi kepada keadaan sebelum berlakunya kerugian. Contoh mudah adalah kereta lah. Okey, kereta, kita bawa kereta, aksiden. Kerugian
4,000 kerugian jumlah apabila kita dah hantar kedai semua, dia apa? Dia tengok-tengok kerugian itu, kerugian 4,000. Okey, kita ambil insurans kemalangan itu. Kita ambil insurans kemalangan contohnya. Okey, sebelum accident, kereta tu elok. Sebelum accident, kereta tu elok. Selepas accident, kerugian 4,000. Mungkin tayar tercabut, bumper depan tercabut dan pelbagai kerosakan lagi lah. Jadi apabila kerosakan itu, kita dah tak boleh kereta kita rosak lah. Kita bukan seperti sedia kala. Jadi apabila kita mengambil insurans itu, di mana kerugian itu akan ditanggung oleh syarikat insurans. Di mana syarikat insurans itu akan membaik pulih semula kereta yang rosak itu seperti sedia kala sebelum berlakunya aksiden itu. Itu maksudnya memulihkan kedudukan kewangan pemegang polisi kepada keadaan sebelumnya, sebelum berlakunya kerugian. Okey, kalau kita tak ambil insurans itu, kita yang akan bayar 4,000. Tetapi kalau kita ambil insurans, kita bayar premium tiap-tiap bulan kepada syarikat insurans, dan risiko kerugian yang sepatutnya kita tanggung, kita dah pindahkan kepada syarikat insurans, maka syarikat insurans itu yang membaik pulih kereta itu, bayar baliklah sebanyak 4,000 contohnya. Okey, prinsip ini dikenali sebagai prinsip indemnity. Prinsip indemnity. Apa prinsip indemnity itu? Okey, prinsip indemnity. Cakap betul-betul, eja betul-betul, indemnity. Syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kerugian yang diinsuranskan. Okey. Dia bayar balik yang kita cerita tadi. Pada amount yang tidak melebihi kerugian yang dialami. Macam saya cakap tadi, rugi 4,000, syarikat insurans takkan bayar 5,000. Mungkin dia bayar 4,000 ataupun kurang. Tertakluk kepada jumlah perlindungan yang diinsuranskan. Itu maksudnya, katakan kalau kita insuranskan kerugian kita itu, ambil risikonya sehingga 3,000 sahaja. Kita ambil insurans itu sehingga 3,000 sahaja. Tetapi kerugian kita ialah 4,000. Kerugian kita 4,000. Maka syarikat insurans akan cover 3,000 sahaja. Syarikat insurans akan cover 3,000 sahaja. Dia tak akan cover 4,000. Lagi balance 1,000 itu kita kena tanggung sendiri. Sebab had limit yang kita insuranskan hanya 3,000. Itu maksudnya tertakluk kepada jumlah perlindungan yang diinsuranskan. Itu prinsip indemnity. Okey, kesimpulannya. Kesimpulannya, insurans tidak boleh menghalang sesuatu kerugian daripada berlaku. Dia tak boleh halang apa benda sebab risiko kan. Risiko terdedah. Kita terdedah kepada risiko di sekeliling. Jadi apabila kita mengambil insurans, tak semestinya kita tak terdedah kepada risiko itu. Tak. Masih lagi ada. Tetapi insurans berkepentingan untuk mengurangkan beban kewangan yang akan ditanggung oleh pemegang polisi apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Macam kita cakap tadi lah. Contohnya kita kemalangan, kerugian 4,000. Kita nak baiki kereta itu 4,000. Macam mana nak cari duit 4,000? Contohnya. Jadi, apabila risiko itu telah dipindahkan kepada syarikat insurans, maka syarikat insurans itu yang akan membaik pulih balik kereta itu seperti sedia kala. Dan kamu kena ingat, beli insurans tak semestinya kita tidak kena apa-apa musibah. Bukan. Itu sebagai pemindahan risiko sahaja. Itu sebagai pemindahan risiko untuk mengurangkan kerugian yang ditanggung. Okey. Jadi saya rasa sekian dahulu untuk bahagian yang kedua ini.
Jadi saya harap awak faham apa kepentingan insurans ataupun takaful itu, seperti yang saya bagi tahu pada bahagian yang pertama itu. Apa beza insurans dan takaful, dan jangan lupa untuk pergi kepada bahagian seterusnya, bahagian yang ketiga. Sekian, terima kasih.